Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Amirul Hakiki. Saya Muhammad Amirul Hakiki bin Abdul Rahman dari bahagian Perkhidmatan Maklumat, Pejabat Perpustakaan dan Pengurusan Ilmu. Hari ini saya akan berkongsi sebuah buku yang bertajuk Perusahaan Ternakan Ayam Pedaging. Panduan lengkap merancang peternakan, pembinaan reban, penyediaan makanan dan pemantauan kesihatan. Okey, buku ini telah ditulis oleh redaksi Agromedia. Nah, buku ini diadaptasi oleh Mazlina Ismail dan editornya Ramlah Ahmad Zainal. Okey, buku ini mengandungi bahagian 1, bahagian 2 dan bahagian 3. Okey, kita akan terus pergi ke bahagian 1 ya. Okey, bahagian 1 ialah rancangan penyediaan reban dan pengurusan makanan. Okey, bab 1. Bab 1 ni bertajuk perkembangan usaha penternakan ayam pedaging secara komersial. Yang A, perkembangan ayam pedaging komersial di dunia. Okey, pada awalnya peternakan ayam daging ini berkembang di Amerika dan Eropah. Dengan perkembangan era globalisasi di dunia, pertumbuhan penduduk dan kemudahan pengangkutan yang baik, industri ayam pedaging telah dikomersial dan berpotensi genetiknya telah berkembang di seluruh dunia. Okey, kita akan tengok pemilihan mengikut kriteria yang diletakkan dan dilaksanakan. Itu kepada kualiti baka yang dipilih dan perkembangan genetiknya, beberapa potensi genetik ayam yang telah dipertingkatkan adalah seperti berikut. Okey, genetik ayam ni merangkumi ukuran badan seekor ayam tu. Yang kedua, pembahagian daging karkas yang berkualiti tinggi, rangka ayam yang kuat dan pertumbuhan yang cepat. Okey, kalau kita tengok sini ada beberapa negara pengeluar ayam pedaging di dunia dan baka ayam yang terdapat di pasaran. Contohnya seperti Amerika, Perancis, Kesatuan Eropah dan Belanda. Okey, itu adalah perkembangan ayam pedaging komersial di dunia lah. Sekarang ni kita akan tengok perkembangan ayam pedaging komersial di Malaysia. Okey, perkembangan usaha peternakan ayam pedaging di Malaysia ni telah berkembang ataupun telah bermula sejak tahun 1980-an lagi deh. Persaingan pasaran komoditi ayam yang semakin sengit di pasaran domestik ini menyebabkan harga, kualiti dan kebersihan hasilan menjadi faktor utama kepada jaminan pasaran. Kita tengok permintaan ayam Malaysia dari tahun 2001 daripada 2010. Perkembangan ini kalau kita tengok dari segi pengeluaran dia 2001 hingga 2010. Okey, 2001 ni 663.86 pengeluaran dia. Hingga sampai 2010, peningkatan yang daripada 2001 ke 2010 tu peningkatan dia memang meningkatlah daripada 2001-2010. Okey, kita tengok yang 2010 ni 825.04. Okey, kita akan tengok pula kawasan pengeluaran ayam pedaging di Malaysia. Contohnya di Kelantan. Di Kelantan ni kalau kita tengok kapasiti ladang dia 322. Okey, pengeluaran dari segi tahunan dia 3.517 juta untuk hingga tahun 2010 tu lah. Okey, sekarang ni kita akan masuk bab yang kedua ya.
Okey, bab yang kedua, pelaburan modal dan pengurusan sumber manusia. Kita tengok yang modal bab 2 pelaburan. Okey, kita tengok yang A, modal pelaburan ni. Kalau kita tengok dari segi modal pelaburan ni, berdasarkan pengeluaran modal bagi kita tengok pengurusan kita tengok dari segi modal pelaburan dia ni. Okey, dalam satu skala perusahaan, modal merupakan faktor utama yang perlu dipertimbangkan. Saiz modal yang dilaburkan akan menentukan skala dan kelancaran kegiatan peternakan yang dijalankan. Okey, yang B kita tengok modal awal pelaburan. Okey, yang kat sini ni saya tersilap ya. Maaf ya. Okey, yang B ni kita akan tengok modal awal pelaburan. Okay, contoh pengeluaran modal bagi alat pemanasan berdasarkan sumber tenaga. Kita akan tengok modal pelaburan ni atas sumber tenaga dan alat pemanas. Contohnya minyak tanah, kayu arang, gas LPG, gasolin dan pengatur, arang batu, elektrik dan skam. Kalau kita tengok dari segi kapasiti bilangan ayam ni yang menggunakan minyak tanah, sumber tenaga yang menggunakan minyak tanah dan alat pemanas yang menggunakan kayu arang ialah antara 250 hingga 700 ekor lah. Dan harga dari segi pengiraan setiap ekor ayam tu dalam 110 hingga ke 25,000 lah harganya. Okey, yang seterusnya kita akan pergi ke modal kerja. Okay, modal kerja ni dia merangkumi 5 kos lah untuk kita nak memelihara ataupun menternak ayam pedaging. Okey, yang A ni kos pembelian bibit ayam. Kos pembelian bibit ayam ni melibatkan pembelian anak ayam yang bergantung kepada harga dan jumlah anak ayam yang diperlukan untuk satu pusingan pemeliharaannya. Harga anak ayam ni sentiasa berubah mengikut pasaran. Seperti kita tengok sekarang ni lah harga-harga ayam semua ni, setiap hari dia akan berbeza. Dari segi hari raya dia berbeza. Dari segi cuti ataupun dari segi majlis, okey, anak ayam ni dia akan berbeza. Sama juga dengan ayam yang kita sentiasa beli tu lah. Okey, kita akan tengok yang B tu kos pembelian makanan ayam dah. Kos pembelian makanan ayam ni melibatkan pembelian makanan ayam yang merupakan bahagian terbesar dalam usaha menternak ayam pedaging, iaitu sebanyak 60 hingga 70% daripada modal kerja yang dilaburkan. Harga makanan ni bergantung kepada kualiti dan jenis makanan yang digunakan. Terdapat 2 jenis makanan lah biasanya kita tengok, iaitu makanan permulaan ni dan peringkat untuk bagi gemuk seekor ayam dah. Okey, sehingga jadi anak ayam ni kita akan bagi makanan sehingga anak ayam ni berumur 28 minggu. Okey, biasa makanan kita akan import daripada kilang terus lah. Bagi peternakan yang mengeluarkan modal besar, biasanya memang kita perlukan makanan yang terus daripada kilang. Dan juga kita akan bawa makanan ni, kita akan tunjuk kepada Jabatan Perkhidmatan Veteriner dulu untuk mengesahkan makanan ini sesuai tak untuk anak-anak ayam ni. Okey, yang C kita akan pergi kepada kos pembelian ubat dan vaksin. Okey, pengurusan kesihatan melibatkan pembelian ubat-ubatan terdiri daripada vitamin dan antibiotik. Serta vaksin bergantung kepada program kesihatan yang telah dirancang oleh peternak lah. Okey, peternak ni perlu menggunakan dan mengendali dan menyimpan ubat, racun dan bahan kimia mengikut kaedah sebagaimana diarah oleh pengeluarnya. Okay, kos yang terlibat biasanya dalam tempoh pemeliharaan ayam pedaging ni dalam mungkinlah, kalau bagi saya, kalau tengok daripada segi buku ni, dalam RM5,000 hingga ke RM7,000 lah setiap kali pemeliharaan ataupun menternak ayam ni. Okey, kita pergi ke kos operasi ya.
Kos operasi ni ialah kos yang terlibat dalam menjalankan kegiatan peternakan. Contohnya dari segi belanja operasi ni adalah upah pekerja, elektrik, gas dan minyak tanah, kapur, sekam dan lain-lain. Contohnya gula dan tali lah. Okey, kita pergi yang last sekali ya. Kos untuk membiayai keperluan lain. Okey, kos ini antaranya belanja ke atas aset tetap. Faedah bank, bonus belanja dan hutang lapuk. Maksudnya membiayai keperluan lain ni contohnya kita buat loan dengan bank macam itulah untuk kita nak menternak ayam pedaging ini. Okey, kita akan pergi ke bahagian D. Okey, bahagian D ni ialah pengurusan sumber manusia. Pengurusan sumber manusia ni mempunyai fungsi-fungsi pekerja yang terlibat dalam ladang ternakan. Sepertinya pengurus ladang ternakan. Okey, seorang pengurus ladang ternakan ni perlu mempunyai sikap yang seorang yang setia ataupun jujur dalam sesuatu bisnes ataupun peternakan, mesti bersikap tegah terhadap terhadap pekerja-pekerja ladang yang bekerja di yang sektor peternakan air ragi ni lah. Okey. Yang B pula bahagian pengurusan. Okey, bahagian pengurusan ni pula dia bertanggungjawab dan menguruskan segala keperluan lah. Seperti peternakan ayam pedaging, seperti beberapa tugas lah yang dijalankan dalam bahagian pengurusan adalah membuat rancangan keperluan barang-barang yang digunakan dalam kegiatan peternakan ayam. Menyediakan pesanan belian kepada pembekal tentang barang-barang yang diperlukan dan mengatur jadual penghantaran. Contohnya bahagian pengurusan ni untuk membeli makanan ataupun membeli vaksin-vaksin untuk ayam. Macam itulah. Okey, bahagian sini adalah bahagian pengeluaran. Bahagian pengeluaran ni dia mempunyai tugas seperti merancang dalam jadual penerimaan ayam, persediaan perumahan dan peralatan, menyediakan laporan berkaitan dengan perkembangan pengeluaran, tingkat kematian, pemberian makanan, penggunaan ubat vaksin dan bahan api. Dan juga dia juga menjalankan atau mengawal segala aktiviti yang berkaitan dengan pekerja ladang, mengagihkan kerja dan memberikan latihan serta tunjuk ajar kepada teknik yang digunakan semasa pemberian makanan dan vaksin. Okey, bahagian D adalah bahagian pentadbiran. Bahagian pentadbiran ni dia mempunyai unit-unit sokongan yang terdapat dalam bahagian pentadbiran ni. Antaranya unit keselamatan, unit pengangkutan, unit pergudangan, unit personal, unit teknikal dan mekanikal, unit kebersihan, unit makanan dan kantin, bahagian keselamatan dan pekerja ladang ternakan. Okay, saya sepintas lalu ya. Okey, sekarang ni kita akan masuk kepada bab 3. Okey, bab 3 ni sistem reban dan peralatan. Okay, sistem reban ni dia mempunyai kos pembinaan reban. Kos pembinaan reban ni kita kena tengok dari segi lokasi dan kedudukan reban yang ingin kita letaklah atau yang ingin kita ternak ayam ni. Okey, dari segi kedudukan dia ni, dari segi kedudukan atau lokasi dia ni, kawasan tersebut mestilah tidak terlalu jauh daripada kawasan bandar, perumahan dan perindustrian. Ia bertujuan untuk mengelakkan ayam mengalami tekanan disebabkan oleh pencemaran udara. Udara yang kotor boleh menyebabkan ayam mudah terdedak kepada pelbagai jenis penyakit. Sumber air juga penting kerana lokasi perlu dipilih untuk mempunyai sumber air yang mencukupi dan bersih. Terutamanya apabila menjelang musim kemarau. Ayam yang memerlukan kandungan air ialah 70% ayam yang memerlukan. Jumlah air yang diperlukan oleh ayam bergantung kepada jenis ayam, umur, jenis jantina, berat badan dan keadaan cuaca. Dari segi keadaan cuaca ni pun memang kita penting lah sebabnya ayam ni memang bergantung kepada sumber air sepenuhnya lah. Okey, yang seterusnya
kita akan tengok berhampiran dengan pusat pemasaran juga penting. Okey. Jaringan jalan raya, elektrik dan telefon yang baik. Lingkungan masyarakat, faktor keselamatan, peraturan dan undang-undang. Okey, yang kedua dalam kos pembinaan urban ni ialah faktor yang mempengaruhi kos pembinaan urban ialah skala perusahaan. Okey, skala perusahaan ni saiz skala yang bakal dijalankan akan mempengaruhi jumlah kos atau modal yang diperlukan dalam pembinaan urban. Semakin besar yang urban yang dibina, semakin banyak modal yang diperlukan. Contohnya keluasan urban untuk menempatkan 5,000 ayam ialah 5,000 kaki persegi, di mana seekor ayam memerlukan kawasan lebih kurang 1 persegi lah. Okay, ukuran ni biasanya dicadangkan ialah 25 kaki kali 200 kaki untuk 1 unit rebah, atau 25 kaki darat 100 kaki lah untuk 2 unit. Okey, anggaran untuk nak buat reban ni, anggaran dia dalam 100,000 lah. Okey, bagi yang berminat lah, bolehlah keluarkan modal lebih kurang 100,000 hingga 150,000 lah. Okey, kita tengok pula jenis reban dia. Jenis reban ni jenis yang berdasarkan ventilasi pada bahagian bumbung reban yang mempunyai kawalan berganda atau kawalan tunggal. Bumbung reban tanpa kawalan. Jenis reban ni kalau kita tengok mestilah digunakan seperti membina bumbung reban tu seperti zinc, gentin ataupun nipah. Okey, jenis reban ni berdasarkan sistem ventilasi tidak terkawal atau reban terbuka dan sistem ventilasi terkawal atau reban tertutup. Okey, seterusnya kita tengok bahan asas dan ukuran pembinaan reban. Okey, umumnya ukuran dan kapasiti dan teknik pembinaan reban adalah sama. Namun yang membezakan adalah bahan yang digunakan. Sekiranya bahan asas yang digunakan dan berkualiti dan tahan lama, maka kos pembinaan akan meningkat. Okey, kita akan kalau kita nak buat sesuatu reban ni, kita akan tengoklah bahan asas yang berkualiti, sebabnya kita nak ternak ayam ni biasanya makan masa agak-agak lama lah dek. Kita kena tengok juga dari segi kualiti kayu, kualiti zinc tu untuk kita nak bagi ayam ni sihat lah. Macam tu. Contohnya kos pembinaan reban yang menggunakan buluh dan papan adalah lebih murah berbanding dengan reban yang dibina menggunakan besi. Lokasi juga penting, upah tenaga kerja juga penting, dan iklim dan suhu. Seperti saya bagi tahu tadi, iklim dan suhu. Iklim dan suhu ni sangat penting kerana suhu dan iklim ni yang mana penentu jenis reban yang akan dibina. Contohnya di kawasan yang mempunyai iklim panas dan suhu yang tinggi. Reban yang sesuai dibina adalah reban tertutup dan menggunakan lantai dawai dan berselak serta berbumbu. Okey, kita pergi yang B. Kos penyediaan sumber air. Okey, kos penyediaan sumber air ni pentinglah bagi untuk ayam. Contohnya seperti ayam ni kita nak ternak contohnya dalam 50,000 ayam. 50,000 ayam ni dia mempunyai berat dalam 2 kilo macam itulah dalam lingkungan umur 7 minggu dengan suhu kawasan persekitaran adalah 30 darjah Celsius. Okay, air yang diperlukan bagi 1,000 ayam dari 1,000 ayam ni dalam 462 liter macam itulah. Okay, seterusnya kita tengok kos penyediaan alat pemanas. Okey, kos penyediaan alat pemanas ni seperti yang saya bagi tahu sebelum ni ialah dari segi minyak tanah, sumber tenaga dia, alat pemanas dia kayu arang. Contohnya. Lepas tu gas LPG, arang batu, elektrik dan skam. Itulah untuk bagi kos penyediaan alat pemanas. Okey, yang seterusnya kos penyediaan tempat minuman juga penting. Okey, yang seterusnya kos penyediaan tempat makanan. Tempat makanan yang dikenali sebagai tapak makanan lah.
Yang seterusnya, kos pembinaan gudang penyimpanan. Kos pembinaan gudang penyimpanan ni lah contohnya seperti kita nak kena ada tempat atau store untuk simpan gudang penyimpanan lah. Untuk bagi makanan tu dalam keadaan baik, terjaga dan berkualiti lah untuk kita bagi makan dekat ayam pedaging. Okey, yang seterusnya, kos penyediaan kemudahan lain dan mengikut keperluan dan menyediakan perancangan mengikut pengeluaran-pengeluaran. Kalau kita tengok sini, dia ada dalam 4 yang perancangan mengikut keperluan-pengeluaran. Contoh seperti perancangan pada peringkat awal pengeluaran, menentukan jumlah ayam mengikut keperluan, menentukan keperluan makanan dan menentukan keperluan penggunaan ubat vaksin dan bahan bakar untuk alat pemanas, dan menentukan bilangan pekerja. Okey, bilangan pekerja ni memang pentinglah untuk kita menjaga ayam pedaging ni bagi nak mengelak pada ayam ni cukup makan, cukup minum. Okay. Yang seterusnya, penyediaan perumahan atau reban ayam. Dalam penyediaan perumahan atau reban ayam ni merangkumi proses suci hama dan sanitasi. Okey, proses suci hama dan sanitasi ni kita perlu diasingkan dan disusun secara teratur mengikut kesesuaian fungsi. Alat pemanas seperti gasling dan alat pemanas elektrik tidak boleh dicuci dengan air. Sebaliknya, ia perlu dilap sahaja. Dilap kering sahaja. Yang seterusnya adalah menyediakan alat pemanas perindukan. Yang pertama, memasang alat pelindung. Okay, kalau kita tengok yang memasang alat pelindung, Okey, menyediakan alat pemanas menyediakan alat pemanas dan perindukan. Pertama, memasang alat pelindung. Kedua, menyediakan tapak makanan dan bekas minuman untuk anak ayam. Pemasangan alat perinduk, menyediakan keperluan bahan bakar dan memasang bira. Bira ni tirai dia lah. Okey, kita tengok yang seterusnya. Aktiviti sepanjang masa perindukan. Okey, proses perindukan adalah jangka masa penjagaan anak ayam iaitu selama 6 minggu dalam memastikan keseragaman tahap perkembangan fizikal dan fisiologi dan kematian anak ayam. Anak ayam yang akan dibekalkan dengan haba, udara, makanan dan minuman yang mencukupi. Dua cara perindukan adalah perindukan semula jadi di mana anak ayam akan dijaga oleh ibu ayam atau menggunakan ayat perindukan tiruan, itu ayat kursus yang akan membekalkan haba. Okay. Antara beberapa kegiatan yang perlu dilakukan semasa proses perindukan ialah memanaskan alat perinduk, mengawal suhu di dalam rebat dan menyediakan keperluan air. Dan juga memeriksa kuantiti dan kualiti anak ayam, memberi makanan kepada anak ayam. Seterusnya kita tengok dekat sini, mengawal keperluan bahan saraf, memasang alat pelindung tambahan, melakukan penggeredan jangka masa pemanasan, mengawal ventilasi rebat dan menukar tapak makanan bekas minuman. Itu adalah aktiviti semasa aktiviti sepanjang masa pendidikan lah. Okey, seterusnya kita akan masuk bab 4. Okay, bab 4 ni menyediakan makanan ayam pedaging secara komersial lah. Okay. Dan A ni makanan dan pemberian makanan. Kita tengok dari segi jenis makanan. Jenis makanan yang diberikan adalah makanan permulaan, makanan untuk bagi gemuk, tumbuhan dan makanan perhabisan. Okay, berikut bentuk makanan ayam yang kerap digunakan oleh peternak lah,
sepanjang menternak ayam pedaging. Jenis makanan adalah permulaan, pergemukan dan perhabisan. Dia rancangan pemakanan ayam ni akan mengeluarkan hasil adalah program 2 dan program 3. Dia ada 2 program. Itu program 2, program 3. Okey. Seterusnya kita akan tengok kandungan nutrisi dalam makanan. Kandungan nutrisi dalam makanan ni ialah seperti tenaga untuk menghasilkan tenaga metabolisme yang terdapat dalam makanan ayam pedaging lah, yang diternak secara komersial adalah lemak dan karbohidrat. Okey, kalau kita tengok dekat sini, yang seterusnya kita tengok ini protein. Protein juga pentinglah untuk menghasilkan tisu-tisu badan yang akan digunakan untuk pertumbuhan dan membaiki bahagian badan. Peratus nilai protein yang diperlukan oleh ayam bergantung kepada jumlah tenaga yang diperlukan dalam setiap kilogram makanan, dan hubungan antara tenaga dan protein diperlukan dikenali sebagai nisbah kalori protein. Okey, nisbah ni adalah tenaga metabolisme plus protein. Okey. Antara seterusnya tengok dari segi lemak. Okey, lemak berfungsi sebagai pembekal haba dan sumber manusia. Pembekal haba dan sumber tenaga. Lemak disimpan di dalam badan dan telur. Di dalam badan telur ayam juga berfungsi sebagai pelarut vitamin A, D, E dan K serta menambahkan selera makan ayam. Sumber utama makanan yang mengandung lemak adalah minyak kelapa sawit, minyak jagung, minyak kacang soya dan minyak kacang tanah. Okey, yang seterusnya ialah vitamin. Vitamin juga pentinglah sebab dia bertindak sebagai enzim atau pengawal aturan metabolisme. Namun vitamin tidak akan berfungsi secara menyeluruh sebagai ejen untuk membantu kecekapan pengguna. Ini disebabkan terdapat beberapa faktor lain yang boleh menghalang proses asimilisasi. Okey, seterusnya ialah mineral dan nutrisi tambahan yang lain. Yang seterusnya pemberian minuman yang secukupnya. Okey, pemberian minuman yang secukupnya ni kalau kita tengok air yang digunakan untuk minum perlu memenuhi beberapa syarat lah, seperti bebas daripada bahan racun dan logam berat. Bersih, tidak kotor dan tidak berbau. Bersih dan tidak berbau, juga tidak mengandungi bahan kimia dan bakteria. Perlu juga memenuhi asas piawaian secara fizikal, kimia dan biologi yang seperti yang ditetapkan. Okey, seterusnya kita akan pergi bahagian 2. Okey, bahagian 2 ni adalah pengurusan kesihatan. Pengurusan kesihatan ni kalau kita tengok sini seperti program sanitasi. Okey, program sanitasi ni menyembur larutan pembasmi kuman di dalam dan sekitar reban ayam secara rutin, antara dalam 2 hingga ke 3 hari sekali lah. Okey, masa kita nak buat program sanitasi ni kita perlu memisahkan ayam yang sakit, memisahkan ayam dahulu, dan ayam yang sakit perlu dikuarantin. Okey, yang seterusnya program pemvaksinan. Okey, program pemvaksinan ini adalah proses memasukkan ejen penyakit yang telah dilemahkan ke dalam tubuh ayam dengan tujuan untuk meningkatkan antibodi di dalam darah ayam mengikut kesesuaian. Antara langkah pelaksanaan vaksin ini ialah cara melaksanakan pervaksinan. Okay, antaranya menitiskan vaksin ke dalam mata. Okey, vaksin ini kita akan menitis vaksin ini ke dalam mata haiwan ternakan, dan langkah-langkah mesti kita ikutlah. Larut dituangkan ke dalam botol vaksin sehingga 2 hingga 3 botol macam tu. Botol ditutup dan digoncang dahulu. Okey, yang seterusnya menitiskan vaksin ke dalam hidung, memasukkan vaksin ke dalam mulut. Seterusnya menyuntik bahagian daging haiwan ternakan. Vaksin ini juga dilakukan untuk menyuntik bahagian daging haiwan ternakan, kebiasaannya pada bahagian dada dan paha. Vaksin ini adalah vaksin sementara ataupun vaksin pembunuh. Keperluan air
untuk menyediakan larutan bagi vaksin sementara adalah sama seperti penyediaan vaksin yang akan dititiskan ke dalam mulut. Namun caranya berbeza di mana larutan vaksin perlu disuntik ke dalam haiwan ternakan. Okey, semua peralatan suntikan perlu di-spray terlebih dahulu sebelum digunakan dan selepas digunakan. Yang seterusnya menusuk jarum. Menusuk jarum ni seperti cara mencucuk atau menusuk jarum di sekitar bahagian selaput sayap ayam dan arah bahagian dalam sayap. Dan seterusnya ialah melalui campuran makanan. Okey, vaksin ni kita boleh campurlah juga dalam makanan ayam. Umumnya vaksin ni dilakukan untuk mengawal penyakit lah. Biasanya penyakit yang dapat kita kawal adalah koksidiosis. Makanan yang diberikan perlu bebas daripada koksidiosis seperti Aprolium, Furazolidum dan Sulfapunaz alim. Sorry lah. Cara pelaksanaannya adalah dengan mencampur vaksin ke dalam makanan lalu diberikan kepada ayam. Tapak makanan yang digunakan adalah tapak makanan yang berbentuk dulan lah. Okey, yang seterusnya suntikan di bawah kulit, mencampurkan di dalam air minuman, boleh juga. Kaedah semburan, okey, kaedah semburan ni biasanya kita digunakan atas ayam yang berumur 1 tahun. Okey, yang kedua kita akan tengok jenis vaksin yang digunakan. Okey, vaksin yang digunakan ialah vaksin virus hidup. Okey, vaksin virus hidup ni digunakan di dalam vaksin ini adalah virus yang masih hidup dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan antibodi kepada haiwan ternakan untuk melawan penyakit yang menyerang. Yang seterusnya vaksin melemahkan dan vaksin mematikan. Yang ketiga, beberapa faktor yang mempengaruhi pemberian vaksin adalah keadaan ayam. Keadaan ayam tu seperti ayam perlulah sihat. Ayam tu perlulah kalau kita nak kendalikan tu perlu dalam secara berhati-hati lah supaya tidak mengalami tekanan fizikal secara berlebihan. Okey, yang kedua adalah jadual pemberian vaksin. Yang ketiga, laporan program pemvaksinan. Yang keempat ialah mengelakkan keadaan yang boleh melambatkan tindakan vaksin, aktiviti selepas pemvaksinan. Okey. Dan seterusnya adalah program rawatan. Okay, program rawatan ni adalah penyakit yang telah dikesan yang perlu dirawat dengan segera. Jika berlaku jangkitan yang teruk, rawatan perlu dilakukan kerana ia memerlukan masa yang lama dan menekan perbelanjaan yang tinggi. Oleh itu, pengusaha perlu merancang jadual rawatan berdasarkan kes penyakit yang telah atau sering berlaku di ladang ternakan. Okay, kita tengok yang seterusnya ialah program rawatan. Program rawatan ni adalah penyediaan laporan. Okey. Penyediaan laporan ni ialah merupakan sumber data yang telah ditafsirkan dan ditukarkan kepada bentuk maklumat. Maklumat tersebut boleh dijadikan sebagai asas dan membuat asas dalam pembuatan keputusan oleh pihak atasan. Okey. Contoh penyediaan laporan ni seperti pemberian obat lah, data dan kaedah rawatan. Okay, seterusnya kita akan tengok bab 2 ya. Bab 2 ni adalah mengatasi pelbagai penyakit ayam. Okey, penyakit yang menyerang ayam pedaging yang diternak secara komersial ni dikategorikan berdasarkan organisme penyakit seperti virus, bakteria, kuman atau fungi, parasit, protozoa, faktor makanan dan penyebab lain. Okey, penyakit ini mempunyai kategori-kategori dan cara mengatasi lah. Okey, penyakit yang disebabkan oleh virus. Okey, penyakit yang disebabkan oleh virus ialah seperti kita tengok Tremowabak. Antara virus yang disebabkan oleh penyakit lah. Okey, penyakit sesama burung. Okey, penyakit sesama burung ni kita memang pernah dengar lah sebelum ini. Penyakit ini memang sering kali lah serang ayam-ayam ni, burung semua dah. Okey, penyakit ni disebabkan oleh influenza ni yang menjangkit bahagian pernafasan atau sistem saraf manusia.
Dan haiwan mamalia yang dibawa oleh burung liar. Biasanya dibawa oleh burung liar lah. Okey, yang seterusnya cacak air. Bronkitis berjangkit. Dan penyakit bursa berjangkit. Okey, ini antara penyakit-penyakit yang sering terdapat di seekor ayam lah jika berlakunya virus-virus. Okey, kita tengok bahagian B. Okey, bahagian B ni penyakit disebabkan oleh bakteria. Okay. Bakteria juga boleh menyerang seekor ayam seperti bakteria penyakit E. coli. Okey, penyakit E. coli ni dia merangkumi 4 penyakit lah. Okey, yang pertama enteritis, omfalitis, yang keempat poligranuloma. Okey, inilah biasanya bakteria yang menyerang ayam lah. Okey, yang B kolera. Kolera ni ataupun penyakit ini telah menular sejak 200 tahun yang lalu. Okey, tingkat serangan dan kadar kematiannya adalah tinggilah kalau kena penyakit kolera ni bagi seekor ayam. Jadi bagi seseorang peternak tu dia perlu beringat ataupun berhati-hatilah dengan penyakit. Kalau dia serang ayam memang tinggilah kematian yang berlaku atas ayam pedaging. Okey. Yang seterusnya adalah penyakit pelorong. Penyakit pelorong, jangkitan koreza, penyakit pernafasan kronik. Okey, itu antara bakteria yang sering seranglah ayam. Okey, yang seterusnya ialah penyakit yang disebabkan oleh kulat. Okey, antaranya kalau kita tengok sini ada dalam 3 penyakit lah yang disebabkan oleh kulat. Okey, antaranya kalau kita tengok candidiasis. Seperti candidiasis ni penyakit yang disebabkan oleh kulat. Candida yang menyerang saluran pencernaan ayam. Penyakit ini bukanlah penyakit utama ayam, sebaliknya serangan kedua selepas ayam diberikan antibiotik. Okey. Seterusnya bahagian D adalah penyakit disebabkan oleh parasit. Okay, parasit ni dia terdapat 2 jenis parasit. Okay, parasit luar dan parasit dalam. Okay, parasit luar ni dia terdapat dalam 5 parasit luar lah, seperti kutu, lalat penghisap darah, kumbang hitam kecil, tungau ataupun nyamuk. Penyakit dalaman ialah cacing mata, cacing rambut, cacing melonggo, cacing gelang. Ini antara parasit dalam tubuh ayam lah, biasa kalau kita tengok parasit-parasit ni. Okey, yang seterusnya kita akan pergi ialah yang saya akan kongsi ialah penyakit disebabkan oleh protozoa. Okey, penyakit yang disebabkan oleh protozoa ni dia mempunyai 2 jenis penyakit, iaitu koksidiosis dengan leukosidiozonosis. Okey, penyakit ini kalau kita tengok yang penyakit koksidiosis ni, kalau kita tengok dia merangkumi ataupun terbahagi kepada 3 jenis berdasarkan bahagian usus yang diserang lah, biasa diserang. Dan penyebabnya ialah 1/3 bahagian atas usus, 1/3 bahagian tengah usus dan 1/3 bahagian bawah usus. Okey, yang seterusnya kalau kita tengok ialah penyakit disebabkan kekurangan nutrien. Okey, penyakit yang disebabkan oleh kekurangan nutrien ni kalau kita tengok sini dia mempunyai 4 penyakit disebabkan kekurangan nutrien ni lah. Antaranya kekurangan vitamin A, kekurangan vitamin E, perosis, rickets. Okey, ini antara penyakit lah yang kekurangan nutrien. Okey, yang seterusnya kalau kita tengok dekat dalam buku ni yang saya ingin kongsi adalah penyakit yang disebabkan oleh faktor lain. Seperti kalau kita tengok dekat sini seperti lepus
dada, seperti site dan kanibalisme lah. Kita tengok dekat sini. Contohnya macam lepuh dada ni, lepuh dada ni kalau kita tengok penyakit ini berpunca daripada rangsangan mekanikal tulang dada yang disebabkan ayam berehat di atas bahan saraf yang keras. Ia menyebabkan tulang pada bahagian dada mengalami luka. Luka ini berbentuk seperti abses. Pencegahan boleh dilakukan dengan mengasingkan ayam dan melakukan pembedahan atas ayam. Oleh itu, ketebalan bahan saraf di dalam lubang perlu mencukupi. Seterusnya kita akan tengok bahagian 3 ya. Bahagian 3 ni ialah mengenali tubuh ayam serta proses pembiakan. Pembiakbakaan. Kita tengok bahagian 1 ataupun bab 1. Sekilas pandang tentang peternakan ayam secara pembiakan. Dalam bab 1 ni, dalam bahagian 1, bab 1 ialah analisis usaha peternakan ayam secara pembiakbakaan. Walaupun ia memberikan kelebihan kepada pengusaha atau pengeluar yang dapat menghasilkan ayam pedagang dapat memenuhi permintaan di pasaran, teknik ini telah mempunyai kelemahan tertentu seperti pengeluaran menurun sehingga 3 hingga 10% jika kaedah pengendalian ayam dilakukan tanpa berhati. Kita pergi kepada bahagian kepada bab 2. Bab 2 ni ialah mengenal anatomi dan fisiologi ayam. Mengenal anatomi dan fisiologi ayam ni terdapat dua fisiologi lah. Yang pertama adalah anatomi ayam. Anatomi ayam ni dari segi bentuk tubuh, untuk memastikan bentuk tubuh ayam sesuai lah dengan fungsi dan memudahkan proses penjagaan. Terdapat 2 sifat ayam yang perlu dikenali, iaitu sifat dalaman dan sifat luaran ayam. Berikut merupakan sifat-sifat fizikal ayam yang perlu dikenal pasti. Antaranya ialah bulu ayam. Hampir semua permukaan badan ayam ditutupi oleh bulu, dan bulu pelana dan bahagian kepala, leher, dada, bahu, sayap, perut dan paha. Bahagian ekor pula ditutupi bulu seperti sabit, berbentuk sabit, namun bulu tidak tumbuh. Ada bahagian paruh, mata dan kaki bahagian bawah. Bulu mempunyai beberapa fungsi, iaitu membolehkan ayam terbang, mengawal suhu dan memberikan perlindungan kepada badan sekiranya berlaku perubahan suhu yang mendadak. Yang B adalah rangka. Rangka ayam ni ada sama seperti rangka manusia. Tepatnya bersesuaian dengan lengan dan tangan manusia. Yang C ialah sistem pernafasan. Sistem pernafasan ayam ni terdiri daripada 3 bahagian, iaitu bahagian atas seperti lubang hidung dan laring atau tengkorak. Yang seterusnya adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan ni terdiri daripada mulut dan kerongkong, tembolak, proventriculus, tempedal dan usus kecil. Yang seterusnya ialah sistem urinari. Sistem urinari adalah terdiri daripada 2 ginjal dan terletak berdekatan dengan paru-paru, saluran tunggal dan menghubungkan ginjal dengan kloaka. Air kencing urin ayam berbentuk asid dan merupakan hasil metabolisme protein. Yang seterusnya adalah sistem peredaran darah dan sistem saraf. Yang seterusnya adalah yang itu ialah fisiologi ayam. Fisiologi ayam ni dia merangkumi 2 lah. Yang pertama sistem pembiakan ayam jantan dan sistem pembiakan ayam betina. Sistem pembiakan ayam jantan ni kalau kita tengok dekat sini adalah terdiri daripada 2 buah testis, epididymus dan papila. Benih jantan ialah semi atau sperma yang dikeluarkan dari bahagian testis, kemudian disalurkan melalui vas deferens terus ke papila. Proses tersebut memerlukan masa selama 4 hari
semen yang disimpan dalam vas different akan dirembeskan oleh cecair lumpur sebelum berlakunya proses pensenyawaan antara kedua-dua cair tersebut. Okey, ayam jantan boleh menghasilkan semen sebanyak lebih kurang dalam 0.1 hingga 1.0 meter M3 bergantung kepada jumlah pensenyawaan yang dilakukan oleh ayam jantan. Okey. Ayam jantan ni kalau kita tengok ayam jantan ni mampu untuk disenyawakan sehingga 10 hingga 30 kali telur yang dihasilkan oleh ayam betina dalam sehari. Okey, yang kedua adalah sistem ayam betina. Sistem ayam betina ni kalau kita tengok ialah melibatkan dua bahagian iaitu ovari dan ovidatus. Jadual di bawah menunjukkan organ pembiakan ayam betina, fungsi setiap organ dan masa diperlukan untuk pembiakan telur. Okey, proses ni juga kalau kita tengok sini, proses untuk pembentukan telur bagi ayam betina ni memerlukan masa yang lama iaitu 23 ataupun 24 jam dalam proses kuning telur lah sebelum mengeluarkan telur yang telah terbentuk. Okey, kalau kita tengok sini adalah organ pembiakan ayam betina terfungsi dan tempoh pembentukan telur. Fungsi dia biasanya mengambil yoka yang dilepaskan dari ovari dan tempat berlakunya persenyawaan. Biasanya yang mengambil yoka yang dilepaskan dari ovari ini adalah masa 15 minit lah macam tu. Okey, yang sebenarnya tempat pembentukan albumen ataupun membentuk membran atau selaput ke dalam dan luar, membentuk cangkang telur melalui tindakan bahan kimia. Dan penyimpanan kritikal di dalam cengkerang sehingga membentuk kulit telur. Ini biasanya dalam beberapa minit sajalah. Itu adalah isi yang terdapat dalam bab 2 iaitu mengenal anatomi dan fisiologi. Okey, yang seterusnya kita akan pergi bab yang terakhir iaitu bab 3. Okey, bab 3 ni adalah pelaksanaan proses pembiakan. Okey, proses pembiakan ni dia mempunyai 4 pelaksanaan proses pembiakan pembiak bakaan ni. Kalau kita tengok yang pertama ialah cara memilih ayam untuk proses pembiak bakaan. Okey. Yang pertama ialah cara memilih ayam untuk proses pembiak bakaan. Ayam yang dipilih untuk proses pembiakan perlu memenuhi kriteria lah. Contoh antaranya adalah ayam yang sihat dan bebas daripada penyakit. Okey, sebenarnya ayam yang telah mencapai tahap kematangan atau berumur melebihi 28 minggu bergantung pada jenis baka. Okey, yang B adalah cara melakukan pembiak bakaan secara tiruan. Okey, cara melakukan pembiak bakaan secara tiruan ni dia mempunyai 3 cara lah. Contoh seperti menyediakan peralatan, kaedah pengeluaran cecair semen daripada ayam jantan dan cara pelaksanaan proses pembiakan. Okey, yang seterusnya ialah faktor yang mempengaruhi hasil pembiak bakaan secara permanian beradas. Okey, faktor ini mempunyai 6 faktor lah. Antaranya ialah keadaan kesihatan ayam betina dan ayam jantan. Contohnya sekiranya ayam jantan yang ayam betina yang dipilih sedang sakit tetapi tidak akan mengakibatkan kematian. Contohnya CRT. Okey, peratus persenyawaan ini akan menurunlah, kemungkinan akan menurun dalam sebanyak 20% macam tu. Okey, seterusnya umur ayam. Umur ayam juga penting. Contohnya ayam yang perlu disenyawaan adalah 30 hingga 40 minggu lah bergantung jenis ayam atau baka ayam yang digunakan. Okey, yang seterusnya adalah iklim dan suhu, keadaan iklim dan suhu. Okey, proses ini sangat penting lah kalau kita untuk nak bagi pensenyawaan beradas ni lah. Okey, iklim yang sederhana dan mempunyai suhu yang rendah. Okey,
Iklim yang sederhana dan mempunyai suhu rendah ni biasanya berlaku antara bulan Januari hingga Mei lah. Okey, peratus dia kalau berhasil ni dari segi proses persenyawaan ni akan lebih tinggi berbanding dengan hasil proses pada musim panas yang 3 bulan hingga Oktober. Okey, yang seterusnya ialah masa pelaksanaan proses pembiakan. Okey, masa yang sesuai untuk menjalankan proses ini dapat menghasilkan uh, mendapatkan hasil yang lebih baik adalah pada waktu petang hingga malam kerana ia tidak akan mengganggu proses ayam betina yang sedang menghasilkan telur. Ini memudahkan sperma bergerak ke bahagian organ pembiakan ayam betina. Itulah pelaksanaan proses lah. Masa. Okay. Seterusnya kaedah pengendalian ayam dan faktor-faktor lain. Okey. Kaedah pengendalian ayam ni adalah seperti pekerja bolehlah mempengaruhi proses persenyawaan sekiranya ayam dikendalikan secara kasar sehingga mencederakan ayam akan menyebabkan ayam menjadi tidak produktif lah. Okey, faktor-faktor lain tu kita akan tengok adalah jarak antara reban yang digunakan untuk menghasilkan ayam jantan dan ayam betina. Sekiranya reban terletak jauh antara satu sama lain dan memerlukan masa yang lama untuk pemindahan, ia akan menyebabkan sperma menjadi lemah dan rosak. Okay, keadaan struktur reban yang digunakan, sekiranya reban diisi melebihi 4 ekor ayam betina, risiko ayam yang dapat disenyawakan akan meningkat. Contohnya kalau kita letak dalam reban ayam tu, contohnya macam satu reban tu kita letak dalam 4 ekor yang betina ataupun 5 ekor yang betina ataupun dan 2 ekor ayam jantan ni proses untuk persenyawaan ataupun bagi ayam betina ni betul lebih cepat ataupun lebih meningkat lah. Okey, sekian terima kasih. Ini antara buku yang saya telah kongsikan lah. Pada hari ini. Okey, jika rakan-rakan Facebook ingin cuba ataupun menternak ayam pedaging ni, boleh cubalah dahulu. Okey, setakat ini sahaja perkongsian yang dapat saya bagi untuk hari ini. Lain kali kita akan jumpa lagi lah untuk perkongsian buku yang lebih menarik lagi lah. Okey. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum.